Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, pada kesempatan ini kita dapat bertemu untuk meneruskan kuliah Tazkiyatun Nafs berdasarkan kitab Ighathatul Lahfan fi Masaidi Syaitan, menyelamatkan hati daripada tipu daya syaitan, karangan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Baik, jadi kita sambung perbahasan pada ulasan Imam Ibn Qayyim pada ayat surah An-Nahl ayat 100. Baik, jadi kita bacakan sebelum ini nukilan daripada guru Imam Ibn Qayyim ini, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tentang golongan yang menjadi wali-wali syaitan. Innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. Orang musyrik. Dan Allah mengkhabarkan tentang wali-wali syaitan bahawasanya apabila mereka melakukan perkara yang keji, idza fa'alu fahishatan ihtajju bi taqlidi aslafihim, bila orang-orang yang menjadi wali-wali syaitan, maknanya mereka yang dihasut oleh syaitan, dipedayakan oleh syaitan, dan mereka juga ada menjadikan syaitan sebagai pelindung dan juga pemimpin mereka. Mereka mengikuti tipu daya syaitan, hasutan syaitan. Mereka akan apabila mereka melakukan perkara yang keji, wa idza fa'alu fahishatan ihtajju bi taqlidi aslafihim, mereka akan memberi alasan, berhujah dengan mereka mengatakan mereka mengikuti nenek moyang, taklid. Dan mereka mendakwa Allah memerintahkan hal tersebut, lalu mereka pun mengikuti sangkaan yang dusta dan hawa nafsu yang penuh kebatilan. Baik, kata Syekhuna rahimahullah, yakni Syekhuna di sini guru kami, yakni merujuk kepada Syekh Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taimiyah Al-Harrani Al-Hafid, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. وفي هذا الوصف نصيب كبير لكثير من المنتسبين إلى القبلة من الصوفية والعباد والأمراء والأجناد والمتفلسفة والمتكلمين والعامة وغيرهم. Baik, dalam penyifatan ini ada bahagian yang besar bagi ramai dalam kalangan mereka yang menisbahkan diri kepada kiblat, yang menisbahkan diri kepada Islam lah, muntasibina ila ahlul kiblat. Maknanya ada bahagian besar yang berlaku ataupun perangai ataupun sikap yang sama ada pada sebahagian segelintir besar umat Islam yang menisbahkan diri mereka kepada ahli kiblat, yang mereka kata kami Islam, seperti dalam kalangan golongan sufi, sufiyah, wal ubbad, yakni mereka yang ahli ibadah, wal umara, pemimpin-pemimpin, penguasa, wal ajnad, tentera-tentera, wal mutafalsifah, dan mereka yang berfalsafah, wal mutakallimin, mereka yang dekat dalam kalangan ahlul kalam, kalimin, wal ammah, dan orang ramai, orang awam, ghairihim, dan selain mereka. Yastahilluna minal fawahisha ma harramahu Allah wa rasul, mereka menghalalkan perkara yang keji yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul. Dhannina anna Allah abahahu, mereka menyangka Allah mengharuskannya. Au taqlidan li aslafihi, atau kerana disebabkan oleh mereka hanya bertaklid kepada nenek moyang mereka, taklid buta, taqlid li aslafihim. Wa asluhu al-ishqu alladhi yubghiduhu Allah, asalnya mereka itu ada obsesi,
terhadap al-ishq, sikap obses, atau obses pada perkara yang dibenci oleh Allah. Fakathirun minhum yaj'aluhu dinan. Ramai dalam kalangan mereka itu menjadikan perkara tersebut sebagai agama. Wa yara annahu yataqarrabu bihi ila Allah. Mereka melihat atau menyangka perkara tersebut dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah. Imma li za'mihi annahu yuzakki an-nafs wa yuhadzibuha, sama ada dengan pendakwaan mereka bahawasanya hal tersebut, yakni perkara yang keji yang diharamkan itu, mereka menghalalkannya, mereka membolehkannya kerana mereka taklid, mereka ikut nenek moyang, dan kerana mereka menyangka hal tersebut Allah haruskan, Allah halalkan, dan mereka mendakwa hal tersebut dapat menyucikan jiwa. Li za'mihi annahu yuzakki an-nafs wa yuhadhibuha. Mereka mendakwa hal tersebut dapat menyucikan jiwa ataupun dapat menyusun ataupun menguruskan jiwa mereka. Wa imma li za'mihi annahu yajma'u dzalika qalbuhu ala adami thumma yantaqil ila ibadatillahi wahdah, wa imma li za'mihi anna suwar al-jamila madhahirul haqq wa masyahiduhu. Sama ada mereka, dakwaan mereka itu, mereka mengatakan, mereka mendakwa hal tersebut, yang perkara yang diharamkan itu dapat menghimpunkan hati pada anak Adam. Kemudian selepas itu barulah dapat memindahkan kepada peribadatan kepada Allah semata-mata. Perantara. Contohnya macam kita dah sebut sebelum ni. Syekhul Islam Ibn Taymiyah sebutkan, seperti yang dinukilkan murid beliau Ibn Qayyim. Ini contohnya di sini, gambaran-gambaran yang cantik ataupun mazahirul haq wa masyahiru, rupa paras yang mereka obseskan. Contoh macam golongan sufi, mereka terlampau obses dengan guru mereka. So bagi mereka, guru mereka adalah sumber kebenaran. Guru mereka itu sendiri adalah kebenaran. Mazahirul haq, maknanya gambaran bagi kebenaran, persaksian bagi kebenaran. Lalu mereka pun menamakannya dengan wa yusammiha mazahirul jamal al-ahadi. Mereka menamakan dengan keindahan yang esa, keindahan Tuhan. Dia kata jamal al-ahadi, maknanya keesaan yang keindahan yang menunjukkan keesaannya. Subhanallah. Wa imma li'tiqadihi hulul ar-rabb fiha, ataupun sama ada mereka i'tiqadkan Tuhan telah meresap padanya. Ni bahaya ni. Tuhan telah masuk. Hulul ar-rabb, maknanya hulul maknanya meresap Tuhan itu ke dalam gambaran ataupun rupa paras ataupun entiti, syakhsiah, peribadi yang mereka agungkan, yang mereka cintai, yang mereka agungkan, yang mereka sampai tahap sembah. Allahul musta'an. Ini memang adalah, kan? Au ittihaduhu biha, atau mereka menyangka Tuhan telah bersatu dengan entiti tersebut. Wali, kan? Wali, orang soleh, tok guru, tok syekh, telah bersatu dengan Tuhan dengan mereka itu kerana mereka sudah sampai pada tahapnya, makamnya dan sebagainya. Jadi itu adalah perangkap dan juga tipu daya syaitan. Kan? Sebab itu Nabi SAW melarang perbuatan ghulu, perbuatan fanatik dan taksub kepada dalam pengamalan agama. Antaranya al-ghulu fi salihin, melampaui batasan pada orang-orang yang saleh, melampaui batas. Al-ghulu fi salihin, ini antara punca berlakunya kesyirikan, fanatik terhadap orang-orang yang saleh. وقالوا لا تذرن وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Ini 5 berhala yang disembah oleh kaum Nuh, kaum Nabi Nuh alaihi salam, itu asalnya adalah orang-orang saleh. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. 5 orang ini asalnya orang saleh. Kemudian mereka disembah setelah mereka mati, mereka diagungkan, mereka dikuduskan, disucikan, dan akhir sekali disembah. Yang kita anggap benda ni remeh, benda ini sangat sangat besar implikasinya. Akhir sekali membawa kepada kesyirikan, membawa kepada kekufuran. Ya billah min dzalik.
Jadi itu berlaku pada sebahagian orang Islam. Maknanya bukan benda tu hanya sejarah yang berlalu, kita tak boleh ambil iktibar. Ambil iktibar. Ia juga boleh berlaku pada kita juga. Pada zaman kita ini lebihlah. Kita dah jauh daripada zaman kenabian. Kan? Kejahilan, bermaharajalela, keburukan itu di mana-mana. Tanpa menafikan adanya kebaikan. Tapi itulah yang kita perlu berwaspada pada zaman ni. Lagi-lagi dahsyatlah, lagi-lagi kita kena berhati-hati dan berwaspada, dan jangan kita meremehkan tentang urusan agama ini, khususnya urusan tentang tauhid kita, tentang kalimah tauhid la ilaha illallah yang perlu kita ucapkan, yang perlu kita jaga dan pelihara, yang perlu kita amalkan tuntutan-tuntutannya, syarat-syaratnya, tuntutan muqtada, tuntutan yang ada dalam kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang merupakan kalimatul ikhlas, yang merupakan kalimatul taqwa, yang merupakan ahsanul hadis, yang merupakan perkataan yang terbaik, yang merupakan urwatul wusqa, tali kekangan yang sangat kokoh, tali simpulan yang sangat kokoh, urwatul wusqa yang perlu kita pegang. Itu adalah tauhid. ولهذا تجد بين النساق هؤلاء وفقرائهم وأمرائهم وأصحابهم توافقا وتآلفا على اتخاذ أنداد من دون الله يحبونهم كحب الله إما تدينا وإما شهوة وإما جمعا بين الأمرين ولهذا يتآلفون ويجتمعون على السماع الشيطاني الذي يهيج الحب المشترك ويهيج من كل قلب ما فيه من الحب. Dan sebab inilah kamu akan dapati antara dalam kalangan nusak, yakni ahli-ahli ibadah itu, mereka itu sama ada dalam kalangan fuqaraihim, fakir di kalangan mereka, atau umaraihim, pemerintah di kalangan mereka, atau ashab mereka, sahabat-sahabat mereka, tawafuqan wa ta'alufan. Mereka ada keserasian dalam menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Maknanya mereka mengambil sekutu-sekutu bagi Allah dengan sangat serasi. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka menyintai selain Allah itu, maknanya wali-wali, guru-guru mereka, tok syekh mereka itu seperti mereka menyintai Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Sama ada tadayunan, sama secara agama, secara mereka beragama dengan hal tersebut, wa imma syahwatan, ataupun ada juga yang kerana syahwat, kerana nafsu, wa imma jam'an bainal amrayn, ataupun ada juga yang berlaku dia menghimpunkan antara dua perkara, syahwat dan juga tadayunan, kerana dia beranggapan hal tersebut adalah agama dan dia pun ada syahwat yang cenderung kepada hal tersebut, maka berhimpun hal tersebut. Walihada yata'alafuna wa yajtami'una 'ala as-sama'i syaitani, dan sebab itulah, sebab inilah mereka itu bersepakat, berhimpun, sangat serasi untuk mendengar sama' asy-syaitani yang kita dah bincang sebelum ni. Sama' asy-syaitani apa? Ni pendengaran-pendengaran yang datang daripada unsur syaitan, maknanya antaranya adalah alatul lahwi wal laghwi wal mizmarus syayatin, apa lagi nama-nama yang kita dah bahaskan sebelum ni, iaitu alat-alat yang melalaikan, seperti al-muzik, nyanyian, tarian. Itu semua adalah sama' asy-syaitani. Sebab itu mereka akan berhimpun pada hal tersebut. Alladhi yuhayyiju al-hub al-mushtarik, yang akan menggalakkan lagi kecintaan yang berkongsi sesama mereka. Wa yuhayyiju min kulli qalbin ma fihi min al-hub, dia akan mendorongkan lagi lah kecintaan mereka yang obses terhadap rupa paras, terhadap ketokohan, kepribadian seseorang. Ini yang berlaku pada golongan musyrikin zaman berzaman. Sebab apa mereka buat berhala? Jadi tadilah, kita nak sampai kepada Tuhan perlukan perantara. Kita perlukan satu objek, satu perkara yang perlu menjadi perantara kita, untuk menyampaikan kita kepada Allah. Sebab kita kena cari dulu perkara yang dapat mendekatkan kita. Itu datangnya konsep-konsep seperti
istighathah kepada selain Allah, yang mereka namakan tawassul dan sebagainya, yang mereka itu ada syubhat. Itu ada keraguan-keraguan yang mereka nampakkan seperti ianya adalah kebenaran. Itu yang berlaku tu. Itu yang jadi akhir sekali. Pokok pun boleh kita tak jadi masalah. Kita ambil berkat daripada pokok. Kita ambil berkat daripada sekian-sekian tempat, sekian-sekian kita. Itu semua benda yang berlaku lah. Benda-benda khurafat, benda-benda syirik. Kan? Wasababu dzalika khuluul qalb mimma khuliqa lahu min ibadatillah taala. Apa sebab yang mendorong hal tersebut berlaku? Kenapa berlakunya perkara yang melibatkan kesyirikan ini dalam kalangan ulama, dalam kalangan umat Islam? Ini bukan benda ringan. Bahkan berlaku juga kepada orang yang dianggap ulama. Orang yang dianggap ulama juga ada yang menyeru kepada perkara-perkara yang menjurus kepada kesyirikan, perkara-perkara yang khurafat dan sebagainya itu. Jadi puncanya, sebabnya kata Imam Ibn Qayyim, khulul qalb mimma khuliqa lahu min ibadatillah ta'ala. Kosongnya hati daripada apa yang telah Allah ciptakan untuknya berupa ibadah kepada Allah Ta'ala. Kosongnya hati daripada unsur perhambaan kepada Allah. Allati tajma'u mahabbatu wa ta'zimu wal khudu' wa dhulla wal wuquf ma'amrihi wa nahyihi wa mahabbihi wa masakhitihi fa idza kana yang menghimpunkan kecintaannya kepada Allah, pengagungannya, ketundukannya, kerendahannya, kehinaannya, dan berdirinya bersama dengan perintah Allah dan larangan, menjauhi apa yang mendekatkan diri kepada apa yang dicintai Allah dan apa yang menjauhkan diri daripada apa yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Kosong. Maknanya apa punca berlakunya syirik? Kata Imam Ibn Qayyim, syirik yang berlaku dalam kalangan sebahagian umat Islam yang menisbahkan diri kepada Islam kerana kosongnya hati daripada ubudiyah, perhambaan. Semuanya nakkan ketinggian. Bukan nak merendah diri, tapi nakkan ketinggian. Nakkan maknanya ketamakan terhadap perkara yang bukan diciptakan untuknya. Ya, sebab kita wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita dicipta untuk ibadah. Kan? Bukan kita dicipta untuk mengabdikan diri kita kepada diri kita sendiri, bukan untuk sembah diri kita. Bukan untuk sembah objek-objek selain Allah. Bukan untuk sembah makhluk selain Allah. Tapi kita dicipta untuk mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Imam Ibn Qayyim, khulul qalb mimma khuliqa lahu min ibadatillah ta'ala. Karena kosongnya hati daripada perhambaan. Ya, jadi ini masalahnya. فإذا كان في القلب وجد حلاوة الإيمان وذوق طعمه فأغناه ذلك عن محبة الأنداد وتألهها. Apabila hati itu mendapati kemanisan iman dan merasai rasanya, maka Allah akan mencukupkan hal tersebut daripada dia menyintai selain sekutu-sekutu selainnya dan mengabdikan diri kepada sekutu-sekutu selain Allah. Allah akan cukupkan dia. فَأَغْنَاهُ ذَلِكَ عَنْ مَحَبَّةِ الْأَنْدَارِ وَتَأَلُّهِهَا. So Allah akan cukupkan. Kalau dia tu hati dia dipenuhi dengan ubudiyah, perhambaan kepada Allah, maka Allah akan cukupkan hatinya itu. Disebabkan hatinya itu dipenuhi dengan tauhid, maka akan cukup daripada perkara-perkara yang selain Allah. Perhambaan kepada sekutu-sekutu selain Allah. Wa idza khala al-qalb min dhalika ihtaja ila an yastabda bima yahwah wa yattakhidhahu ilahahu wa hadha min tabdil ad-din wa taghyir fitrati Allah allati fatara 'alayha ibadahu. Bila hati itu kosong daripada perhambaan, hal tersebut perhambaan, maka dia memerlukan pada ganti yang baru. Jadi ganti yang baru itulah apa yang digantikan dengan apa yang menepati nafsunya. Lalu dia menjadikan nafsunya itu sebagai sembahan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, bukan kau tak melihat, apakah kau melihat bagaimana orang yang menjadikan nafsunya sebagai
sebagai ilahnya, sebagai sembahannya. Ada orang yang bertuhankan hawa nafsu. Betul, perkataan bertuhankan kepada hawa nafsu tu bermaksud orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sekutu bagi Allah. Maknanya apa sahaja yang hawa nafsunya inginkan, maka dia turuti, dia ikuti, dan dia memalingkan dirinya daripada perintah Allah, perintah Rasul. Wa hadza min tabdil ad-din. Wa yattakhidahu ilahahu, dan dia menjadikan hawa nafsunya itu sebagai sembahannya, sebagai Tuhan. Na'udzubillah. Ada tak orang macam ni? Ada. Orang yang menyembah hawa nafsu. Dan ini termasuk daripada tabdil ad-din, mengubah agama. Wa taghyir fitratillah allati fatara 'alaiha ibadah. Dan dia telah mengubah fitrah Allah yang telah Allah fitrahkan ke atasnya hamba-hambanya. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Surah Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajah, luruskanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yakni tauhid. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Ini tauhid itu adalah fitrah yang Allah fitrahkan manusia ke atasnya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan bagi penciptaan Allah. Ai nafsul khalqillah la tabdila lahu. Iaitu adalah penciptaan Allah yang tak boleh diubah. Fala yakhluqu al-khalq illa ala fala yukhlaqul khalq illa ala fitrah. Tidak dicipta makhluk itu melainkan di atas fitrah. Sebab itu macam mana sekalipun orang berusaha untuk menyeru orang ramai untuk menyembah selain Allah, dia takkan boleh mengubah fitrah. Sebab itu fitrah manusia, dia akan menundukkan diri, menghambakan dirinya kepada Allah. Dia takkan reda untuk menghambakan dirinya kepada selain Allah. Nampak? Walaupun ada gangguan dan juga hasutan daripada syaitan, perubahan disebabkan oleh faktor-faktor sekeliling dan sebagainya, dorongan didikan ibu bapa, tetapi tetap tidak boleh ubah. La tabdila li khalqillah, tak boleh ubah ciptaan Allah tu. Maksudnya Allah dah cipta manusia ni, dia akan dia akan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan fitrahnya akan mengabdikan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Kecuali orang yang sudah diubah fitrah, naudzubillah min dzalik. Itu bahaya. Diubah fitrah ni bahayalah. Kita tak itu memang orang yang Allah sesatkan. Naudzubillah. Tapi asalnya orang semua, manusia semuanya itu dicipta memang di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang baru lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah. So fitrah di situ kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Islam, yakni tauhid. Jadi kita nak buat macam mana, nak cuba tengok dalam sejarah kan bagaimana Firaun nak paksa orang untuk sembah dia, tapi tetap tak boleh. Saharah dia, tukang sihir yang dia lantik ataupun utuskan untuk melawan dengan Nabi Musa AS, akhir sekali tukang-tukang sihir itu sujud kepada Allah, mengikuti Nabi Musa AS, beriman dengan Allah. Macam mana sekalipun orang nak paksa untuk orang sembah selain Allah, akan ada penentangan. Itu kita kena faham. Kama anna khalaqahu lil a'dha' 'ala as-salamati min asy-syiq wal qat'i. Sebagaimana ciptaan anggota badan ni, semuanya Allah Taala cipta anggota badan kita ni dalam keadaan yang sejahtera, dalam keadaan yang lengkap, sempurna, daripada kecacatan dan sebagainya, tidak boleh diubah. Tetapi yang berlaku perubahan pada makhluk itu setelah dia dicipta. Itulah dalilnya. Kita bacakan tadi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang baru lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidani, maka kedua ibu bapanya lah yang mengyahudikannya atau menasranikannya atau memajusikannya. Kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jada'a hatta takun antum tajda'un. So kecacatan tu datang setelah dia dilahirkan. Bukan dia lahir dalam keadaan dia terus kita katakan berubah fizikal dan sebagainya, tidak. Tetapi yang mengubah
fitrahnya itu adalah apa? Ada faktor-faktor luaran seperti gangguan syaitan, hasutan syaitan dan didikan ibu bapa. Tapi asalnya anak itu dia dalam keadaan fitrah. فالقلوب مفطورة على محبة إلهها وفاترها وتألهه فصرف ذلك التأله والمحبة إلى غيره تغيير للفطرة. So jadi hati-hati ini dia telah secara fitrahnya telah dicipta untuk cintakan Tuhan dia, pencipta dia, dan menyembah dan mengabdikan diri pada pencipta dia saja. Jadi kalau ada pemalingan hal tersebut, yakni penyembahan, pengabdian, kecintaan tu kepada selainnya, maka dia adalah perubahan kepada fitrah. Walamma taghayyarat fitrun nas ba'athallahu ar-rusula bisalahiha. Bila fitrah manusia, fitrah-fitrah manusia itu dah mula berubah. Jadi maksud berubah tu disebabkan oleh faktor gangguan syaitan, hawa nafsu, didikan ibu bapa, keadaan sekeliling, semua tu ada dalam nas-nas dalam hadis-hadis yang lain, termasuk hadis tadi yang kita bacakan, hadis Al-Bukhari dan Muslim. Maknanya bila dah fitrah itu diubah, maka Allah utuskan rasul-rasul untuk membawa kebaikan dan mengembalikannya kepada hal yang keadaan yang asal yang fitrah. Siapa yang menyahut seruan para rasul itu, dia kembali kepada asal fitrahnya. Siapa yang tak menyahut seruan Rasul, dakwah tauhid itu, mengabdikan dan menyembah Allah semata-mata, maka dia berterusanlah mengubah fitrah dan merosakkannya. Baik. Jadi itu perkara yang penting yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala yang perlu kita berikan perhatian tentang fitrah adalah tauhid. Baik. فصل والفتنة بعشق الصور تنافي أن يكون دين العبد كله لله بل ينقص من كون دينه لله بحسب ما حصل له من فتنة العشق وربما أخرجت صاحبه من أن يبقى معه شيء من الدين لله قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Baik, kemudian fasal Imam Ibn Qayyim bahaskan tentang antara perkara yang mengubah fitrah manusia, yakni tauhid, adalah fitnah obses terhadap gambaran-gambaran atau rupa paras yang menafikan agama itu kesemua milik Allah. Bahkan mengurangkan dapat mengurangkan agama Allah itu berdasarkan apa yang terhasil daripada fitnah Ishqus suwar, obses terhadap gambaran dan rupa paras ini. Merujuk kepada apa? Patung-patung lah, patung berhala, gambar-gambar yang disembah, patung-patung berhala dan sebagainya. Itulah suwar maksud tu. Wa rubbama akhraj sahibu min ayyuqama syai' min ad-dinillah, dan boleh jadi akan mengeluarkan pelakunya itu kekal daripada apa yang ada sesuatu pun daripada agama Allah. Dia akan memalingkan dia ataupun mengeluarkan dia daripada agama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Contoh Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Anfal ayat 39, perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, tidak berlaku syirik, wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan menjadilah agama Allah, agama itu adalah kesemuanya milik Allah. Din, agama itu semuanya milik Allah. Dan surah Al-Anfal ayat 39, fanaqadha baina kaunil fitnati wa baina kaunid din kullihi lillah kulluhu lillah fa kullun minhuma yunaqidul akhar. Maka kontradik telah berlaku antara fitnah tadi, maknanya ishqu suwar, orang yang dia obses terhadap rupa paras, gambar, wali, kubur, apa lagi, macam-macam lah kan, obses dengan objek, obses dengan macam-macam sekarang ni. Dia akan kontradik dengan konsep kesemua agama itu milik Allah, dan disaling saling bertentangan antara satu sama lain. Wal fitnatu qad fussirat bi syirik. Fitnah dalam ayat ini ditafsirkan dengan syirik. Fama hasalat bihi fitnatul qulub fa huwa imma syirk wa imma min asbab syirk. Apa sahaja yang terhasil daripada fitnah terhadap hati, sama ada ianya syirik ataupun adalah disebabkan oleh sebab-sebab syirik.
Wahia jinsu tahtahu anwa' min asyubhati wa syahawat. Dia jenis dia sama macam kita di bawahnya itu adanya jenis-jenis syubhat dan syahwat. Keraguan-keraguan dan juga hawa nafsu, syahwat. Wa fitnatul ladzina ittakhadhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubila min a'zamil fitan. Fitnah di ujian di sini yang orang menjadikan selain Allah tu sebagai sekutu-sekutu yang dicintai seperti Allah. Ini adalah sebesar-besar fitan, sebesar-besar fitan. Wa minhu fitnatu ashabil ijl. Contohnya di sini antaranya fitnah ashab al-ijl. Maknanya mereka yang menyembah patung anak lembu. Dalam surah Taha, yang ni Bani Israel yang sembah patung anak lembu tu. Fa inna Allah Taala sebut kepada Nabi Musa alaihi salam, fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samiri. Sesungguhnya kami telah menguji kaummu wahai Musa selepas pemergianmu, min ba'dika wa adallahumus samiri, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Ni kita bincangkan sebelum ni dalam kuliah khas kita, pernah kita buat Samiri moden. Itu tentang mereka yang menyembah harta benda. Itu dan menyesatkan orang. Jadi Samiri ni dia kita buat tu Qarun moden. Samiri moden ni ada juga kita buat kat tempat lain. Kita pernah buat dulu, kita tadabbur pada ayat kesesatan Bani Israel, macam mana mereka boleh menyembah patung anak lembu. Ini semua adalah fitnah isyqus su'ah. Ini a'zamul fitan. Fitnah yang paling besar sebab dia melibatkan tauhid. Kan? Allah musta'an. Kita sekarang ni obses dengan apa? Keturunan kan? Keturunan Nabi lah, keturunan Melayu lah, tu obses juga tu. Terakhir sekali nak cari individu, syakhsiah, tokoh yang kita nak kuduskan, nak jadikan dia wali, nak jadikan dia Imam Mahdi. Ini suruh mengaku Mahdi lah apa semua. Ini semua termasuklah a'zamul fitan. Sebab apa nak mengkuduskan orang manusia, orang soleh? Sebab hati kosong. Kalau hati dipenuhi untuk mengagungkan Allah, mengkuduskan Allah, menyucikan Allah, mengagungkan Allah, menyembah Allah, tawakal kepadanya, cintakan Allah, takutkan Allah, mengharap kepada Allah. Kalau hati penuh dengan tauhid, tak ada ruang untuk diisi dengan kebatilan, fitnah itu. Ini masalah. Sebab itu kita maknanya fokus dakwah para nabi dan rasul pada tauhid. Pada tauhid. Baik. Wa kadzalika fitnatul ishq min a'zamil fitan. Demikian juga fitnah obses terhadap makhluk, obses terhadap kecantikan, rupa paras, keturunan, harta benda, semualah termasuk adalah a'zamul fitan. Fitnah yang paling besar. Qala ta'ala wa minhum man yaqulu dhanli wa la taftini wa la taftinni ala fil fitnati saqatu. Ini surah At-Taubah ayat 49. Dalam surah Taubah. Baik, wa minhum, dalam kalangan mereka itu, man yaqul, ada yang mengatakan, ya takallam, i'dhan li, ismah li, maknanya apa dia, ampunilah aku, wala taftinni, wala taftinni, janganlah mengujiku, la tuqi'ni fil ithmi, jangan menguji aku untuk terjerumus dalam perkara dosa. Ala fil fitnati saqatu, ketahuilah dia telah apa? Saqatu maknanya waqa'u, pada fitnah itulah dia telah apa? Terjatuh, terjerumus. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafir. Sebenarnya jahannam itu, neraka jahannam itu meliputi orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Maknanya di sini kata Imam Ibn Qayyim ulas ayat ini, dia huraikan ayat ini, dia kata nazalat fil Jadd bin Qais, turun ayat ini pada Jadd ibni Qais ketika dia berperang, ataupun ketika Rasulullah SAW berperang pada perang Tabuk. Rasulullah berkata kepada dia, hal laka ya Jadd fi jiladi bani al-asfar tattakhidhu minhum sarariya wal wusafa.
adakah engkau wahai Jad, ada pada engkau ini maknanya Jilad Bani Al-Asfar. Jilad Bani Al-Asfar ni kita cakap apa? Mana adakah engkau ni ada apa? Cemeti atau jilad kan? Maksudnya cemeti ataupun kulit yang apa cemeti atau apa Bani Asfar. تتخذ ataupun kamu ni apa daripada apa kulit Bani Asfar tattakhidha minhum sarariya wal usafa, dan menjadikan mereka itu apa tawanan-tawanan dan juga usafa. قال جل إذن لي في العقود أو في القعود أنكى فقد عرف قومي أني مغرم بالنساء وإني أخشى إن رأيت بنات الأسفار لا أصبر عنهن. Maknanya Qais Jad bin Qais ni Nabi kata Nabi ajak dia berperang lah kan, tapi dia minta izin fil qu'ud, maknanya untuk tak berperang. Dia minta untuk dia duduk sahaja. Dan dia bagi alasan, kau tahu bahawa kaumku ini, mereka ini anni mughramu bin nisa. Kaumku ini mereka tahu aku ni maknanya kaki perempuan. Wa inni akhsha in ra'aitu banat al-asfar an la asbir anhum. Aku takut kalau aku melihat anak-anak perempuan al-asfar, aku tak boleh bersabar daripada mereka. Maka Allah turunkan ayat ini. Qala Ibn Zaid yuridu la taftinni bisabahatin wujuhihin, bisabahati wujuhihin. Ini jangan diuji aku dengan kecantikan wajah-wajah mereka. Wa qala Abu Aliyah la tu'arridni lil fitnah. Maksudnya jangan kau menjerumuskan aku ke dalam fitnah. وقوله تعالى ألا في الفتنة سقطوا قال قتل ما سقط في من الفتنة بتخلفه عن رسول الله SAW ورغم أنه أعظم. Tapi sebenarnya dia tak sedar dia telah jatuh pada fitnah itu sendiri kerana dia menyelisihi Rasulullah SAW. Dia bagi alasan kononnya nak elakkan daripada maksiat, tetapi dia sebenarnya telah jatuh ke dalam fitnah yang lebih besar. Dia menyelisihi perintah Nabi SAW. Wal-iyadhu billah. Baik. فالفتنة التي فر منها بزعمه هي فتنة محبة النساء وعدم الصبر عنهن، والفتنة وقع فيها هي فتنة الشرك والكفر بالله والعذاب الآخر. Fitnah yang dia kononnya dia kata dia tak tahan ataupun dia takut tu, ini fitnah apa dia kecintaan kepada wanita, tidak bersabar dengannya, itu sebenarnya atas dakwaan dia itu nampak macam besar kan, tapi fitnah yang dia terjebak saqatu, dia telah terjerumus jatuh itu pada fitnah yang lebih dahsyat, itu fitnah kesyirikan, kekufuran di dunia dan azab di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. ولفظ الفتنة في كتاب الله تعالى يراد بها الامتحان الذي لم يفتتن صاحبه بل خلص من الافتتان، بل ويراد بها الامتحان الذي حضر معه افتتان ujian. ومن أول قول تعالى لموسى عليه السلام وفتناك فتونا, kami uji kamu dengan beberapa ujian. ومن الثاني قول تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة, syirik maknanya fitnah juga. Kemudian firman Allah Ta'ala ala fil fitnati saqatu, sama juga syirik. Dan diitlakkan pada dua-dua makna, dua-dua perkara, ujian dan juga syirik dan sebagainya. Fitnah, ibtila, ibtihad. Baik, Allahul musta'an. Baik, dalam surah Al-Ankabut kan, ayat 1 hingga 3 tu, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Apa Alif Lam Mim, adakah hasiban nas an yutrafu, adakah manusia menyangka mereka ditinggalkan, an yaqulu amanna, untuk mengatakan mereka mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sesungguhnya kami telah uji orang-orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allah alladhina sadaqu, Allah mengetahui
orang-orang yang benar, wala ya'lamanna al-kadhibin. Dan Allah Taala juga mengetahui orang-orang yang dusta. So, Allah Taala um, dia tahu pengakhiran mereka. Allah Taala tahu mana satu yang betul, mana satu yang dusta. Allah SWT juga memberikan ganjaran kepada yang benar, dan Allah memberikan hukuman dan azab kepada orang yang dusta. Min qawluhu Musa wa minhu qawluhu Musa in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha. Antaranya lagi ujian ni maknanya fitnah. Disebut fitnah dalam Quran. Jadi disebutkan oleh Musa alaihissalam, in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha. Ujian ini adalah ujianmu. Ya, Allah Taala punya ujian. Yang menyesatkan dengannya siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk dengan fitnah itu kepada siapa yang dikehendaki. Ai imtihanuka wa bilauka udillu biha man waqa biha wa hudiya man naja minha. Fitnah ni, ujian ni, dia ujian daripada Allah untuk Allah Taala uji. Siapa yang sesat, siapa yang mendapat hidayah. Itu ujian Baik. Wa tutlaqul fitnah ala 'ami dzalika wa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan fitnah juga diitlakkan secara lebih umum daripada hal tersebut, seperti firman Allah Taala dalam surah At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta benda kamu, anak-anak pinak kamu itu adalah fitnah, ujian. Kata Muqatil bin Sulaiman, ay bala'un wa syughlun 'anil akhirah. Ujian, bencana dan kesibukan daripada akhirat. Kata Ibn Abbas, fala tuti'uhum fi ma'siyatillah ta'ala. Jangan kamu taati mereka itu pada bermaksiat kepada Allah. Maksudnya jangan kamu turuti kehendak harta benda kamu itu, anak pinak kamu, harta benda kamu itu untuk bermaksiat kepada Allah. Kata Az-Zajjaj, a'lamahumullahu azza wa jalla amwal wa mimma yuftanuna bihi. Allah Taala memberitahu bahwasanya harta benda dan anak pinak itu antara apa yang diuji dengannya. Kita akan diuji, agama kita akan diuji dengan Allah Taala akan uji dengan anak pinak kita, dengan harta benda kita. Allah akan uji. Itu kita kata innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi orang yang selamat adalah orang yang Ibnu Abbas kata, orang yang selamat yang dia tak ikut kehendak harta benda dia tu ke ataupun kehendak anak pinak dia tu ke untuk bermaksiat kepada Allah. Itu orang yang selamat. So Ibn Abbas kata fala tuti'uhum fi maksiatillah. Jangan kamu ikut. Maknanya semata-mata kita nak jaga kepentingan harta benda kita, lalu kita buat maksiat atau kita tak menjalankan tanggungjawab atau tugas kita sebagai hamba Allah, maka itu akan merosakkan kita. Semata-mata kita mentaati kehendak anak-anak kita ataupun perasaan kita terhadap anak kita, kecintaan kita kepada anak kita, lalu menghalang kita daripada memperjuangkan agama Allah, berjihad di jalannya, menyebarkan agama Allah, ilmu dan seangkatan dengannya, maka itu juga adalah perkara yang boleh membinasakan kita. Waliyadzubillah. Wa hadha 'ammun fi jami'il aulad fa innal insan maftun bi waladi. Ini adalah umum pada seluruh anak-anak. Karena setiap manusia itu dia akan diuji atau teruji dengan anaknya. Di annahu rubbama 'asa Allah Ta'ala bisababi. Karena boleh jadi disebabkan anak dia itu dia akan bermaksiat kepada Allah. Wa tanawala al-haram li ajli. Atau dia mencari perkara yang haram semata-mata nak macam-macam lah kerana anak. Wa waqa'a fil 'adha'im. Berlaku pada perkara-perkara yang besar. Illa man asamahu Allah. Kecuali orang yang Allah pelihara. Sebab itu macam mana kita nak jadikan anak pinak kita, harta benda kita ni tak jadi fitnah kepada kita? Dia akan jadi fitnah, Tapi macam mana kita nak selamatkan diri? Itu soalan dia. Kita tak boleh nak larikan diri daripada fitnah tu. Sebab dia adalah fitnah yang umum. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta benda kamu, anak pinak kamu, fitnah. Apa lagi fitnah selain daripada anak pinak, harta benda? Bahkan dalam ayat lain Allah kata wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawnaha kasadaha
آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Maknanya, bukan kata anak pinak, bukan kata harta benda saja, isteri-isteri kamu, saudara mara kamu, kaum kerabat kamu, harta benda tu masuk tadi, perniagaan kamu, semua tu. Itu lebih terperinci dalam surah Taubah kan. Kemudian dalam ayat lain Allah kata aduwwun lakum kan. Jadi itu semua menunjukkan kepada kita harta benda, anak pinak, perniagaan kita, kepentingan-kepentingan dunia itu boleh menjadi fitnah ujian kepada kita. Bila jadi fitnah tu bila dia menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, melalaikan kita, semua itu ya ada tahap-tahap dia lah. Bukan semua fitnah itu terus melalaikan, tapi ada tahap-tahap dia lah. Itu yang selamat tadi, kecuali yang Allah selamatkan, illa man asamahullahu taala. Jadi kita nak selamat dari fitnah ni, minta lindung daripada fitnah. Na'udzubillah, a'udzubillah minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Minta lindung daripada fitnah al-mahya wal mamat, fitnatil hayatid dunya, fitnah hidup di dunia ini, termasuklah fitnah harta benda, anak pinak, innama amwalukum wa awladukum fitnah. Sebab itu bila Nabi SAW naik ke mimbar baginda SAW berkhutbah, Nabi tengah khutbah, datang Al-Hasan dengan Al-Husain yang pakai baju warna merah. Nabi pun turun, Nabi angkat, Nabi dukung, naik atas mimbar. Nabi kata, sadaqallah innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ra'aitu hadaini sabiyain falam asbir anhuma. Itu Nabi pun terfitnah dengan cucunya. Kan? Nabi turun, Nabi tengok Nabi duduk berkhutbah ni atas mimbar. Tengok Hasan dengan Husin, masih kecil lagi waktu tu, pakai baju warna merah, comel. Nabi pun turun. Tengah khutbah, bayangkan Nabi tengah khutbah turun, dukung cucu dia. Fawada'u ma fi hijrihi 'ala al-mimbar. Kemudian Nabi naik balik, Nabi letak dekat peha dia atas mimbar. Kemudian Nabi kata, sadaqallah, benarlah Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak pinak kamu fitnah. Kata Nabi, ra'aitu hadaini sabiyaini falam asbir anhuma. Aku tengok dua orang budak ni, aku tak boleh sabar. Maksudnya sabar maknanya Nabi turun, ambil. Itu fitnah. Maknanya fitnah sini tak juga maksudnya semuanya adalah menjurus kepada keburukan. Tak. Boleh jadi perkara itu baik, di fitnah juga, tapi contoh macam Nabi turun, dukung Hasan dan Husain. Bukan benda yang haram, bukan juga benda yang tercela. Maknanya harus. Kan? Sebab Nabi SAW tak sabar dengan dua orang cucunya tadi. Dia nak dukung. Nak dukung, sayang. Sayang kan, maksud kita kata risau cucu dia tu apa jatuh ke apa ke, ambil. Sayang. Itu rahmat Nabi. So kat sini kita boleh dapat juga fitnah ni ditafsirkan oleh Nabi SAW. Dekat sini Nabi tunjukkan contoh. Fitnah ini, makna ujian ni kita takkan boleh elakkan. Kerana dia memang Allah kata fitnatun. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah. Cuma apakah tahap fitnah itu? Fitnah ujian itu. So ada perkara yang dia masih lagi dalam kawalan seorang hamba, maknanya dia tak buat benda yang haram, benda yang menjuruskan kepada kemurkaan Allah. Dan contoh macam anak tadi kan, Nabi turun, Nabi dukung saja. Ini kata aku tak sabar dengan kedua ni, budak ni. Tapi kita tengok zaman sekarang ni, ada tak orang yang tak sabar dengan budak-budak? Ada tak sabar. Tapi tak sabar mereka terhadap anak-anak mereka itu lain. Ada yang okey, sabar yang dibawa kepada kasih sayang, dibawa kepada penjagaan, protection. Tapi ada juga yang tak sabar, akhir sekali dibuat benda yang zalim. Pukul anak, dera anak. Apa lagi? Wal'iyadzubillah, yang jahat, yang zalim, yang ada yang sampai tahap bunuh. Na'udzubillah min dzalik. Colek, gangguan seksual. Itu semua tu menunjukkan ketidaksabaran, tapi menjurus kepada perkara yang haram. Maka itu
fitnah yang memang fitnah, tapi fitnah yang membawa kepada keburukan. Tapi Nabi SAW tafsirkan fitnah ni macam mana, Nabi tunjukkan macam mana fitnah ini yang menjuruskan kepada kebaikan, ini kasih sayang yang diatasi dengan perkara yang baik. Ujian yang kita, maknanya Nabi kata aku tak sabar tu, maknanya turun dan angkat kedua anak kecil tadi, Hasan dan Al-Husain dan Husain, cucu Nabi SAW yang disayangi, memberikan kasih sayang, menjaganya. Kan? Itu beza. Jadi kita faham macam mana, apa maksud fitnah tu bukanlah semuanya buruk belaka, ada kebaikan pada fitnah-fitnah. Contoh harta benda, ujian. Kan? Tapi adakah maksud kita kena buang? Tak, ya ambil, tak tinggalkan turun dunia, harta benda tu buang dalam tong sampah, jangan pakai. Tak, bukan macam tu. Ambil, cari harta benda dunia ini, bahagian nasib kita dapat di dunia, gunakan dia pada ketaatan kepada Allah. Itu cara dia. Sama juga anak pinak. Bukan maksudnya tak mau anak. Ada kan sekarang tak mau anak, takut ada anak, ada takut ada anak, takut tak boleh nak bela, takut ini, takut miskin, takut itu, macam-macam. Takut ini, takut tak boleh nak happy dah lepas ni, dapat ada anak-anak gini-gini, takut komitmen. Salah. Nikahlah, kahwinlah, ada anak. Tapi pastikan amwal dengan aulad, harta benda dan anak pinak kita itu membantu kita untuk mentaati Allah. Itu je cara dia. Fitnah mana, dalam kita berinteraksi dengan fitnah yang ada padanya sisi baik dan ada padanya sisi buruk kalau kita tidak berhati-hati. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.